لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمين بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan sambungan tafsir surah An-Nur, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, dari keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan dan kuliah kita dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Porosniyati selaku Presiden Gema Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dengan izin Allah kita dapat sambung dan meneruskan pengajian kita pada hari ini yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Jadi para muslimin dan muslimat, pada pengajian yang lepas kita masih lagi pada muka surat 123. Yang di kitab ni muka surat 123 kita masih lagi. Dan pada yang lepas kita telah membaca hadis yang sahih yang diceritakan sendiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang kronologi berlakunya peristiwa hadis Al-Ifki. Hadis Al-Ifki iaitu cerita dusta, pendustaan terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga terhadap sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu kisah yang panjang dan satu kisah yang amat memerikkan hati, satu kisah yang amat menyakitkan hati dan menyedihkan hati.
Semuanya berpunca daripada fitnah. Berpunca daripada fitnah yang telah direka cipta oleh golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akibat daripada fitnah ini, maka umat Islam di Madinah telah menjadi huru-hara. Menjadi huru-hara dan berpecah-pecah, sehingga para sahabat Nabi sendiri berpecah-pecah dan menjadi beberapa golongan. Ada sahabat Nabi yang tak percaya, ada sahabat Nabi yang tunggu dan lihat, ada sahabat Nabi yang percaya dan menyebarkan juga fitnah tersebut. Jadi mana keadaan yang sangat huru-hara sampai menghinggakan Nabi SAW pun Nabi menyiasat sendiri, dan memang Nabi yakin Sayyidatina Aisyah ini telah difitnah oleh orang-orang yang jahat. Jadi pasal itu Nabi SAW sampai Nabi sampai Nabi kata kepada para sahabat, siapa yang boleh ambil tindakan kepada orang yang melakukan fitnah tersebut. Dan kemudiannya para muslimin dan muslimat, menghinggakan para sahabat Nabi ni berlakunya perbalahan sampai hampir-hampir Ansar itu berpecah. Aus dan Khazraj hampir berpecah disebabkan fitnah ini. Bahkan yang lebih berat, fitnah ini yang ditanggunglah oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan termasuklah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terpaksa menanggung, orang kata, fitnah yang dahsyat ni. Sampai menghinggakan Sayyidatina Aisyah ni menangis berterusan tak henti-henti. Sampai menghinggakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan isterinya Mak Aisyah sudah bimbang, risau melihat keadaan Aisyah. Takut Aisyah ni kena serangan jantung kerana terlalu sedih dan terlalu down lah pada masa itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun begitu, bila Nabi menyiasat tentang kes ini, memang ramai yang membela Sayyidatina Aisyah. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di antaranya siapa? Di antaranya lagi iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Di antaranya lagi siapa? Barirah. Dan Barirah ini iaitu pengasuh Sayyidatina Aisyah, juga membela Aisyah radhiyallahu anha. Kemudiannya siapa lagi? Di antaranya ialah iaitu Zainab binti Jahsy yang merupakan madu Sayyidatina Aisyah, juga membela Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pokok pangkalnya ramailah yang membela Aisyah, yang sedar Aisyah ni seorang yang baik, seorang yang suci, yang tidak akan melakukan perbuatan yang keji itu. Mahinggalah turun ayat Allah dan surah An-Nur ini, Allah Ta'ala telah membersihkan Sayyidatina Aisyah. Allah Ta'ala telah mensucikan Sayyidatina Aisyah, yang menunjukkan Aisyah ni memang tidak bersalah. Itu dia para muslimat, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah dan dibacalah sepanjang zaman, menunjukkan macam mana Allah membela ibu bagi manusia yang beriman. Menunjukkan juga pada waktu yang sama betapa tinggi dan mulianya darjat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu yang sama, daripada kisah ini menunjukkan iktibar pengajaran kepada kita hari inilah, umat Islam yang hidup di akhir zaman ini. Kerana kita hari ini berada di akhir zaman yang penuh dengan macam-macam fitnah yang menipu umat Islam pada hari ini. Dan pada waktu yang sama, para muslimin dan muslimat, sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat baik sebenarnya.
Sahabat Nabi yang sangat baik, sahabat Nabi yang terbilang lah. Di antara sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalun, di antara yang terawal-awal masuk Islam. Bahkan ia merupakan sahabat Nabi yang pernah dipuji oleh Nabi SAW. Kerana akhlak Safwan bin Mu'attal ini yang mulia, berakhlak baik, berakhlak cantik, menjaga halal haram dosa pahala, maka dia dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan para muslimin dan muslimat pada tahun ke-9 Hijrah, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Safwan bin Mu'attal ini akhirnya syahid. Maknanya Allah angkat martabat Safwan sampai ke tahap dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kata itulah kemuliaan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Tapi nak kata itulah, maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maknanya mereka yang baik-baik inilah yang kena fitnah. Itu nak kata sepanjang zaman ni macam tu lah. Orang yang baik-baik sering difitnah. Orang yang taat pada Allah, orang yang berakhlak mulia, orang yang bagus perwatakan dia, di akhir zaman, sepanjang zaman ni sering difitnah. Dan pasal apa jadi macam tu? Antara sebabnya kenapa? Kerana orang yang baik, orang yang beriman pada Allah, mereka ada ramai musuh. Dan musuhnya siapa? Di antaranya setan. Ini confirm musuh orang beriman. Kemudiannya musuhnya siapa? Orang kafir. Antaranya siapa lagi? Antaranya orang munafik. Orang munafik yang dengki melihat orang-orang yang beriman. Orang munafik yang dengki melihat orang-orang yang taat pada Allah. Orang munafik dia tak suka tengok ni orang beriman ni. Dia tak suka kita taat pada Allah, dia tak suka. Dia tak suka orang beriman bersatu. Dia tak suka orang Islam ni satu kuat. Mereka tak suka. Jadi pasal itu mereka nak pecah belahkan kita, mereka nak lemahkan kita, maka mereka pun mengadakan macam-macam fitnah. Inilah yang berlaku sepanjang zaman. Jadi pasal itu kita orang baik, orang beriman macam kita ni, kena pandailah, kena bijaklah. Bijak macam mana? Kena ada ilmu. Ilmu untuk mengenal ni fitnah orang-orang munafik ni. Kita kena ada ilmu yang mana para muslimin dan muslimat supaya kita tahu apakah strategi musuh Islam nak menghancurkan kita. Itu dia. Tu. Kena ada ilmu, kena ada keimanan yang kuat, banyakkan doa kita kepada Allah supaya Allah lindung kita, pelihara kita daripada fitnah-fitnah tersebut. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak sambung bacaan ni. Muka surat 123. Baris yang ke-12 daripada bawah. Ada yang kitab, siapa ada yang kitab tengok muka surat 123, baris yang ke-12 daripada bawah. Iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu barang yang ia usaha daripada dosa balasannya pada akhirat dan pada dunia had akan mereka itu oleh Nabi dan tolak saksi mereka itu. Dan jadilah Abdullah bin Ubay disiksa atasnya dengan munafik. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah jelaskan pada ayat ni, likulli imri'in minhum. Atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu, maktasabah, barang apa yang mereka usahakan daripada dosa. Maknanya mereka tanggunglah dosa yang mereka buat. Itu maksud dia. Jadi Allah kata pada ayat ni, mereka ni usahalah. Berusaha melakukan dosa tersebut. Tu dia. Maknanya muslimin dan muslimat. Sebenarnya mereka yang berdosa ni, yang jahat ni, bila saja mereka nak buat dosa, nak buat kejahatan, mereka berusaha.
Bila kata berusaha ni apa? Bila kata usaha ni, maknanya mereka ni bersusah payah juga. Maknanya mereka sanggup bersusah payah semata-mata nak melihat orang Islam yang beriman ni jadi huru hara, jadi kelam kabut, jadi hancur, lemah dan sebagainya. Tapi nak kata pokoknya mereka buat jahat ni mereka berusaha. Bukan orang kata senang-senang mereka buat macam tu. Mana mereka sanggup bersusah payah untuk melakukan dosa, bersusah payah untuk menindas orang. Ini kata orang jahat ni. Dan kita orang beriman ni berusaha juga. Berusaha nak tingkatkan iman, berusaha nak melaksanakan kebaikan. Jadi beza kita antara mereka dan kita ialah kita berusaha, akhirnya kita mendapat keredaan Allah. Di akhirat masuk syurga insya-Allah. Tapi ada pun mereka berusaha juga. Mereka berusaha, akhirnya mereka mendapat murka dan laknat daripada Allah. Yang akhirnya mereka akan masuk neraka. Itulah kesudahan mereka. Rugilah. Penat-penat usaha, akhirnya masuk neraka. Nak buat apa? Tapi mereka, ialah tak yakin perkara tu. Mereka tak yakin dengan perkara tersebut. Yang penting mereka puas hati. Puas hati dapat fitnah orang yang beriman. Puas hati dapat menjatuhkan maruah orang yang beriman. Yang tu mereka nak sangat. Jadi Allah kata pada ayat ni, apa yang kamu usaha dari dosa kamu semua ni, kamu tanggunglah nanti. Tu dia. Muslimin dan muslimat, ulama kitab kita ni kata, akan dapat balasan di akhirat, ni confirm lah. Di dunia, dapat hukuman hudud. Yang kita sebut dah, hukuman hudud macam mana? Disebabkan ini antara hukum qazaf, maknanya orang yang menyebarkan fitnah itu akan dikenakan hukuman sebanyak 80 kali sebatan. Tu ini kita dah belajar dah. Baik. Maknanya mereka ni yang dok sebar-sebarkan fitnah ni akan dikenakan hukuman sebanyak 80 kali sebatan. Di rotan lah. Disebabkan mereka dah buat qazaf, menuduh orang yang baik, menuduh Aisyah dan sahabat Nabi melakukan perzinaan. Ini tuduhan yang berat. Ya padahal mereka tidak ada saksi pun. Tu dia. Jadi saya nak ulang kaji sikit. Nak tanya para muslimin dan muslimat. Kalau kita mengaji cara fizikal senang, tanya boleh tunjuk-tunjuk je. Ni ngaji cara online ni kira ramai yang tutup gambar kan. Dia boleh sembunyilah. Cuma nak kata di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak tanya apa ni? Kita nak tanya bab qazaf lah. Kita dah belajar kan bab qazaf. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila menuduh seseorang itu melakukan zina, kita nak selamat daripada qazaf, kena rotan ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu ada pada kita? Bila saja kita menuduh seseorang itu melakukan zina, dia mesti ada. Mesti ada yang orang kata nak menguatkan tuduhan kita. Jadi kalau kita sekadar tuduh saja, tak ada apa lagi lepas pada tu, maka menyebabkan kita dikenakan qazaf rotan. Ada jawapan tadi. Jawapan tadi yang pertama, 4 orang saksi. 4 orang saksi pula, kena ingat 4 orang saksi ni laki-laki belaka. Laki-laki belaka dan merupakan saksi yang adil. Itu dia. Okey. Kalau sekiranya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ramai jawab lah orang saksi. Okay, betul lah tu. Alhamdulillah. Memang mengaji semua lah ni. Jadi, kalau sekiranya tuduh juga orang itu melakukan zina, yang padahal tidak ada 4 orang saksi pun. Tak ada 4 orang saksi. Dia tuduh, dia yakin memang orang tu melakukan perzinaan. Tapi dia tidak ada 4 orang saksi. Jadi, macam manakah cara untuk dielak daripada dikenakan hukuman qazaf ke atasnya? Macam mana pula? Saya boleh jawab. Tidak ramai jawab 4 orang saksi kan. Yang ni, dia tak ada 4 orang saksi. Tapi dia tuduh juga ni.
Dia yakin orang ni memang melakukan perzinaan. Betul. Maknanya para muslimin dan muslimat, bila saja tak ada orang, tak ada 4 orang saksi dalam menuduh orang melakukan perzinaan, maka dia kena bersumpah laknat. Itu. Maknanya dia sumpah sebanyak 4 kali. Dia bersumpah menyatakan orang ini melakukan perzinaan. Dan sumpah yang kelima, kalau dia tipu, dia kata dia akan dilaknat oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah maknanya disebut dalam kitab kita ni. Kembali balik. Maka dia kata yang di dunia dikenakan hukuman hudud tadi. Qazaf. Baik, seterusnya. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan mereka yang perbuat beri jadi besar daripadanya, baginya azab yang besar neraka. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafiqin, mula buka perkara itu dan masyhurkan. Baik, Allah jelaskan mereka yang perbuat benda ni, buat fitnah ni jadi besar, jadi mereka ni akan diazab dengan azab yang dahsyat. Itu dia. Jadi ulama kitab kita ni ditujukan pada siapa ayat ni? Ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan kepala orang munafik di zaman Nabi SAW. Kerana dialah yang memulakan fitnah tersebut. Itu dia. Dialah yang mencipta fitnah itu dan dialah yang menyampaikan fitnah tu pada kawan-kawan munafik dia. Dan daripada kawan-kawan munafik dia, kawan-kawan munafik ni pun duk sebarlah kepada masyarakat umum di Madinah. Itu dia. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi azab yang dahsyat dikenakan kepada golongan munafik ini, terutamanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan bila saja tersebarlah fitnah tersebut, macam kita sebut di awal tadi, adanya orang Islam yang beriman kepada Allah, para sahabat Nabi, yang percaya pada fitnah tersebut. Yang percaya. Ada, kan, kita sebut dah lepas kan. Di antaranya 3 orang sahabat. Yang pertamanya, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang keduanya, Mistah radhiyallahu anhu. Dan yang ketiganya, Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha. Jadi para muslimin dan muslimat, inilah antara 3 orang sahabat, orang Islam yang beriman yang percaya pada fitnah tersebut. Yang mana mereka bukan sekadar percaya pada fitnah tersebut, bahkan mereka pakat sebar juga fitnah itu. Ni dia. Mereka pakat sebar. Mereka pun pakat cerita ke orang yang kata Aisyah ni sungguhlah curang, sebagailah. Itu dia. Nah, lagi Hasan bin Thabit ni kita sebut dah kan, yang lepas kan, dia orang yang hebat. Orang yang pandai bersyair, penyair Nabi yang terulung, yang tak pernah kalah lah bila bersyair ni. Jadi bayangkan orang macam tu, yang cakapnya hebat tu, dia percaya pada fitnah, lepas tu dia sebar pula. Tu. Dah pastilah ramai orang akan terpengaruh. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat inilah kata cabaran ni. Cabaran di akhir zaman ni, hebat ni. Cabaran yang berlaku bukan sekadar di zaman Nabi, bahkan berlaku di zaman kita ni. Hebat. Maknanya menyebabkan adanya, disebabkan fitnah ni, adanya manusia yang beriman, yang terpedaya, yang terpengaruh. Tu kena hati-hati tu, muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Itulah kita kena hati-hatilah ni yang Quran ni Allah turun ni kan, bagi petunjuk pada kita. Cerita ni Allah masukkan dalam Quran ni sebagai apa? Sebagai petunjuk. Macam mana kita nak selamat di akhir zaman ni. Kita cantik beriman dah. Tapi kadang-kadang kita beriman saja. Cuma kadang-kadang tu ilmu tak berapa nak ada sangat. Tu. Ni masalah kita hari ni. Kadang-kadang ibadat kuat, seronok ibadat, baguslah beramal tu cantik, bagus, alhamdulillah. Usaha meningkatkan iman, alhamdulillah, baguslah tu. Tapi kadang-kadang masalahnya para muslimin dan muslimat, masalahnya apa? Kadang-kadang dalam soal menuntut ilmu tak berapa nak minat pula. Tu tak boleh.
Dan soal menuntut ilmu, dia rasa macam berat sikit, payah sikit, tahu apa nak minat pula. Tu. Jadi kadang-kadang tu maknanya orang kata, yalah, bila tak ada ilmu ni, dia jadi macam tu lah. Dia senang. Senang dihasut, senang digoda, senang dipengaruhi, senang orang kata apa? Ada bahasa tu kata apa? Diakali kan. Diakali, begitulah kot. Ke saya reka je, saya pun tak tahu. Wallahualam. Tapi nak kata itulah muslimin dan muslimat. Nak kata tadi makna senang lah. Maknanya mereka senang digoda lah. Tu. Bila tak ada ilmu tu. Jadi pasal itulah kita ni, yelah kita ibadat ni teruslah. Kita tingkatkan ibadat, kita beramal, kebajikan, buat terus. Kuatkan iman, teruskan. Tapi waktu yang sama, ilmu kita tu mesti ditambah, mesti dipelajari, mesti ditambah, orang kata berterusan. Tu dia. Di kelentong, bolehlah juga. Tu dia. Lebih lagi akhir zaman ni, zaman kita makin mencabar ni. Sebab tu setiap zaman dia makin berubah. Berubah. Kalau setakat ilmu yang kita ada, kita statik macam tu je ilmu kita, menyebabkan ilmu kita ni tak tally dengan zaman yang ada. Tu kena ingat tu. Para muslimat. Macam muslimat hari ni mengaji kan. Bagus, alhamdulillah. Mengaji kita ni macam-macam kitab. Alhamdulillah. Kitab Jawi lama ada. Kitab moden ada. Teruskan macam tu. Sebab nak beritahu, kalau sekadar kita mengaji kitab lama semata, ni kita kena ingat kita mengaji kitab lama semata, kita tak ambil kitab moden sekali, boleh menyebabkan ilmu yang ada pada kita jadi statik. Statik yang bersesuaian pada zaman dulu, zaman kitab tu saja. Tu dia. Yang menyebabkan kita tidak memahami selok belok zaman yang ada pada hari ini. Tu dia. Tu kena ingat tu. Kita mengajilah kitab-kitab Jawi teruskan lama. Kitab-kitab lama. Kitab pondok ngaji. Bagus. Kitab-kitab pondok ni kitab-kitab yang tinggi ilmu. Tapi waktu yang sama, kita ambil kitab-kitab lain juga. Comparekan. Mana kita tambah lagi. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Macam kita pun kitab Jawi juga. Kitab lama. Tapi kita relatekan dengan zaman kita hari ini. Tu cara dia. Muslimin dan muslimat. Dia kena ingat mana jadikan rujukan kitab-kitab baru ni. Ulama-ulama semasa dok hurai yang zaman kita ni macam mana sebagainya. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Supaya kita ada ilmu dan boleh selamatkan diri daripada fitnah dan boleh kita selamatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak sebut tadi maknanya bila sahabat-sahabat yang terlibat ni turun ayat ni, maka para sahabat ni mereka sedarlah mereka dah salah besar. Ni. Mereka dah buat kesilapan yang besar, maka mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mereka dikenakan hukuman qazaf. Sebatan 80 kali sebatan. Kena. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Mereka kena sebab juga. Ni riwayat yang kuat kata 3 orang sahabat ni dirotan juga. Pasal apa? Pasal mereka telah melakukan perbuatan qazaf. Menuduh Sayyidatina Aisyah melakukan perzinahan. Tu dia. Dan mereka memang bertaubat pada Allah lah. Jadi mereka kena rotan, maka mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Tapi nak kata para muslimin dan muslimat, dalam hal ini para sahabat Nabi kena. Yang lain pun yang kata munafik lain pun kena jugalah. Ada kata tak kena. Tapi yang jelas ulama kata Abdullah bin Ubay bin Salul dia tak kena. Qazaf ni dia tak kena. Pasal apa dia tak kena? Padahal dia yang buat cerita ni. Pasal ulama kata antaranya nak menunjukkan kebijaksanaan Abdullah bin Ubay. Bijak tang mana ni? Bijak dia yang mencipta fitnah, tapi bukan dia yang sebarkan fitnah pada umum. Kan? Dia buat fitnah dan fitnah tu disampaikan pada orang-orang bawah dia. Orang-orang munafik bawah dia. Tu. Dan kawan-kawan munafik dia yang nak sebar ni bukan dia. Tu. Mana tidak ada bukti nak kaitkan dengan dia lah. Begitu. Muslimin dan muslimat.
Jadi maknanya nak kata dia yang membuat fitnah dan dia beri kepada kawan-kawan dia. Geng-geng orang bawah ni. Orang bawah ni yang bekerja ni. Orang kata ni apa? Cyber trooper dia yang bekerja. Menyebarkan fitnah itu. Ni muslimin dan muslimat. Dan menyebarkan fitnah tu pada masyarakat umum dan kepada orang Islam. Bukan dia. Dia hanya membuat. Itu dia. Ini kata orang yang di sebalik takbir lagi dahsyat. Pasal dialah yang mencipta benda tu. Tu nak kata dahsyat ni. Orang kata gerakan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tu cukup dahsyat. Tu dia. Yang penting dia selamatkan diri dia. Itu. Dia orang tak nampak pun dia yang buat benda tu. Tapi nak kata yang sebar tu orang lain. Itu dia. Itu yang akhirnya kena siapa? Orang Islam, para sahabat Nabi, ridwanullah alaihim ajma'in. Samalah hari ni macam tu juga. Ada tukang buat fitnah tu. Tapi tak kenal siapakah yang tukang buat itu. Tak kenal. Tu. Dia sekadar buat, lepas tu diberi pada orang lain. Orang lain yang sebar. Akhirnya bila dah tersebar makin banyak, makin jauh, orang pun dah tak tahu siapa yang memulakan fitnah tersebut. Tak ada orang tahu. Inilah orang kata strategi munafik yang ada sepanjang zaman. Inilah kata. Tapi nak kata para muslimin dan muslimat, Abdullah bin Ubay terlepas dari hukuman hudud di dunia. Ada ulama kata apa? Baling batu sorok tangan, betul lah tu. Ada ulama kata Abdullah bin Ubay ni dia tak kena kazaf. Itu satulah tadi pasal tak ada bukti sangat. Yang keduanya apa? Yang kedua, bila ada hukuman kazaf ni, hukuman hudud ni, yang kena hukuman hudud ni, dosa mereka dikurangkan ataupun diampunkan oleh Allah. Tapi Abdullah bin Ubay ni tak layak mendapat benda tu. Tu dia. Apa tu? Work smart. Betul. But don't work hard. Begitulah. Betul lah tu. Dia kerja cantik lah. Tapi bukan kerja keras pun. Dia kerja cantik. Kerja bijak. Jadi maknanya muslimin dan muslimat nak kata tadi, yang mana apa hukuman hudud ni, bila dikenakan pada orang yang melakukan kesalahan tadi, maka dosa mereka diampunkan oleh Allah. Jadi hukuman hudud ni tak layak dikenakan pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak layak. Pasal dia orang yang munafik besar. Maka Allah Ta'ala orang kata hukuman tu tak layak ke atas Abdullah bin Ubay. Maknanya dia confirm akan hancur, akan binasa. Yang Allah sebut pada ayat ni, dia akan mendapat azab yang cukup pedih. Cukup dahsyat. Inilah orang kata balasan kepada Abdullah bin Ubay dan geng-geng munafik dia. Tu dia muslimin dan muslimat. Baik, seterusnya. Firman Allah Ta'ala, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Apa kerana tiada ketika kamu dengar akan dia dhann oleh segala orang mukmin, lelaki dan mukmin perempuan. Dengan sendiri mereka itu kebaikan yang ini saugia bagi kamu apabila kedengaran itu bahawa kamu baik sangka. Dengan ummul mukminin jangan jahat sangka dengannya. Ni dia. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kata mereka itu ini tuduhan dusta yang nyata. Baik, ini para muslimin dan muslimat ialah guideline daripada Allah Ta'ala. Guide maknanya daripada Allah Ta'ala. Baik. Allah Ta'ala tunjuk apa ni? Nak beritahu apa pada kita ni? Cara kita menghadapi fitnah. Apa dia? Yang pertama sekali kata Allah, bila saja fitnah tu sampai pada kita. Bila saja fitnah tu sampai pada kita. Fitnah yang melibatkan terhadap manusia yang beriman pada Allah. Yang kena fitnah ni orang beriman. Kita kenal. Dia seorang yang baik, dia seorang yang taat pada Allah, dia seorang yang hebat, yang beramal soleh, yang beramal kebajikan. Kita kenal dia seorang yang baik macam tu. Hamba Allah yang taat. Kita kenal dia.
tiba-tiba fitnah tu datang ke kita pasal dia, orang kata dia macam ni, macam ni, macam ni. Jadi Allah kata step yang pertama apa kita kena buat? Bersangka baik terus. Tu. Bersangka baik terus kepada sahabat kita yang difitnah. Tu. Sangka baik. Ni. Bukan kata, betul ke ni? Aku tunggulah, nak tengok dulu. Bukan macam tu. Allah kata, datangnya fitnah macam tu, tindakan yang pertama sekali, terus bersangka baik. Ni dia. Ni sahabat kita ni, takkan kita tak kenal. Muslimin dan muslimat. Macam dalam grup kita ni, Gema Yasin ni. Tiba-tiba ada orang fitnah kawan kita yang duk mengaji selama, yang dah bertahun ngaji dengan kita sama-sama ni. Dia pun seorang yang baik, yang banyak buat kebajikan. Dia duk infak untuk Gema Nur Iman punya banyak. Dia seorang yang buat kebaikan tak habis lah. Macam-macam ngaji pun bersungguh-sungguh. Tiba-tiba ada orang fitnah dia, pasal dia, benda yang tak elok. Sampai dekat kita fitnah tu, langkah pertama Allah kata orang beriman ni, terus bersangka baik kepada sahabat kita tadi. Sangka baik terus. Itu dia. Yang kedua kata Allah, wa qalu hadza ifkum mubin. Bila datang fitnah macam tu, kita bersangka baik pada sahabat kita, dan terus kita menafikan, ini fitnah ni. Ini cerita tipu ni. Itu dia muslimin dan muslimat. Ni fitnah ni. Apa cerita kamu ni fitnah ni? Tu. Muslimin dan muslimat. Tu cara dia. Bukan kata, betul ke ni? Ya ke? Dia kata, macam betul aja. Bukan macam tu. Allah kata sangka baik, dan terus menafikan fitnah itu dengan kata, ini fitnah ni. Ini penipuan ni. Ini tuduhan kosong ni. Kata terus macam tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Ini panduan daripada Allah. Bukan cerita untuk zaman Nabi Sayyidatina Aisyah saja cerita ni. Tapi untuk kita hari ni. Ni muslimin dan muslimat. Banyak kan kadang-kadang tu. Kita kenal dia punya baik. Tiba-tiba orang kata dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita tindakan awal kita Allah ajar. Sangka baik pada kawan kita. Dan terus nafikan. Ini benda tak betul ni. Kamu dapat dari mana cerita ni? Terus nafi je. Kata ni tak betul ni fitnah, tuduhan. Aku kenal dia seorang yang baik, seorang yang taat pada Allah. Aku yakin dia tak buat macam tu. Macam tu lah. Sahabat yang beriman macam tu lah. Para muslimin dan muslimat sekalian. Boleh faham ke ni? Ke tak faham? Dia tak puas hati je. Faham. Ramai yang left pula tiba ni. Tak puas hati pula ke apa? Itu dia. Jadi itulah muslimin dan muslimat. Ustaz ada kuliah jadi, ke lepas ni, Ustaz? Ustaz ada kuliah ke lepas ni? Ada. Tinggal mondok lah ni. Okey, baik. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Apa kerana tiada bawa datang mereka itu atasnya tuduhan dengan 4 saksi supaya naik saksi mereka itu. Fa idza lam ya'tu bi syuhada'i falaika innahumullah humul kadzibun. Indallahi humul kadzibun. Maka apabila tiada mendatang mereka itu dengan 4 saksi, maka mereka itu pada Allah Ta'ala itu mereka itulah yang dusta sekalian padanya. Maksudnya apa? Allah kata kena ada 4 orang saksi lah pasal qazaf tadi. Maknanya untuk zaman kita hari ni, datang fitnah, yang pertama sekali disebut tadi, sangka baik. Yang kedua, para muslimin dan muslimat, baik sangka. Yang kedua, muslimin dan muslimat, iaitu kita menafikan tuduhan itu. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga Allah kata apa? Bawa bukti, saksi. Mari sini. Itu dia. Kau kata macam ni pasal sahabat aku, kau kata begini-begini pasal dia, di sahabat aku baik. Aku nak minta mana saksi yang kata macam tu. Mana bukti yang kata macam tu. Bawakan bukti pada aku. Ni yang ketiga.
Sebab kadang-kadang ni bila kita nafi, dia kata tak ni betul sungguh ni. Okey, kalau betul sungguh mana saksi? Kalau betul sungguh mana bukti? Begitu caranya muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Ini dia. Tu kena ingat tu. Jadi maknanya nak sebut di situ ini petunjuk daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat. Mana minta? Sebab yelah sekarang ni kan orang kata viral kan, dia viral sana sini. Lepas tu duk cerita berkali-kali pula tu. Akhirnya kita sebutlah kalau betul lah engkau duk cerita berkali-kali benda ni, maka mana buktinya? Mana saksi dia? Tu dia. Kalau tak ada kata Allah pada ayat ni, kalau dia tak bawa saksi, dia tak ada bawa bukti, mana dia berdusta lah. Itu je. Ni muslimin dan muslimat. Tolak terus lah benda tu. Baik. Okey. Jadi para muslimin muslimat, saya bagi peluang untuk tanya soalan. Sebab sebelum ni kita tak sempat buka soalan. Saya buka soalan dulu. Sebelum saya masuk kuliah yang seterusnya. Dipersilakan. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bila saya kata kita kena sangka baik pada sahabat kan, yang kita tahulah insya-Allah, kita tahu background dia semua baik. Tapi sekiranya dia diuji, kita pun diuji, ada berlaku sesuatu yang kita nampaklah perkara tu mungkar. Tapi kita pula jadi macam tak ada kekuatan untuk setakat menasihatkan dia, tapi nak memperbetulkan keadaan tu, nak bantu dia. Kita hanya sekadar diam. Kita jatuh berdosa ke tak? Baik, jadi para muslimin dan muslimat, bila ada kawan kita buat tak elok, kita nampak, memang kita ni kena usaha untuk menegur dia, nasihat dia. Tapi cara yang bijak lah. Cara seorang-seorang, one by one, jangan cerita ke orang. Ini antara kita dengan dia saja. Jangan kita mengaibkan dia, jangan kita memalukan dia. Jadi kita ni cubalah untuk, orang kata, usaha nasihat dia cara baik. Cara baik, insyaAllah. Jadi kalau kita cuba slow-slow, pelan-pelan kat dia, insyaAllah lah dia akan terima nasihat kita. Yang keduanya, kita buat kebaikan pada dia berterusan. Kita buat kebaikan ke dia, kan, kita bagi hadiah ke, kita bagi apa-apalah yang baik-baik ni pada dia berterusan. Dan kita doalah kepada Allah semoga dia berubah, semoga dia, orang kata, dia insaf sebagainya. Sebab kadang-kadang dengan kebaikan kita ni menyebabkan dia boleh berubah. Sebab Nabi dah sebut dalam satu hadis tu kan, bila orang kaya tu sedekah pada orang miskin, pada pencuri, pada pelacur, ni kita dah cerita dah. Akhirnya kebaikan itu menyebabkan orang-orang yang jahat tadi berubah menjadi orang yang baik. Jadi kita buat macam tu. Tapi sebaiknya, sebolehnya disebabkan ni sahabat kita, cubalah kita tegur dia. Nasihat dia. Takat mana yang kita boleh. Dan kalau kita nasihat one by one, insyaAllah dia terima. Sebab kita tak aibkan dia, kita tak malukan dia, tak. Yang tahu ni antara kita dan dia saja, insyaAllah. Dia kena usaha macam tu, insyaAllah. Baik. Ada lagi soalan? Baik, faham. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Silah. Ada lagi soalan? Ustaz, Abdullah Ubay ni dia tak dapat hukuman 80 sebatan tu kan? Dia tak dapat, dia tak ada. Ulama kata dia tak layak untuk mendapat hukuman tersebut. Kemudian tidak ada bukti yang kukuh nak kaitkan dengan dia lah. Begitu. Jadi nak kata dia tak layak lah pasal Allah nak bagi azab yang lebih dahsyat di akhirat nanti. Begitulah. Yang tiga orang Hasan, Mistah dengan Hamnah, tiga dapat. Ya. Hasan bin Thabit, Mistah dengan Hamnah binti Jahsy, dia kenalah kena orang kata apa, qazaf tersebut. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan dah? Ustaz nak tanya. Ya, sila. Okey, Abdullah bin Ubay ni kan memang kepala munafik. Tapi masa dia meninggal, anak dia kan minta Rasulullah untuk solatkan ni, dan in fact Rasulullah pun letak kain Rasulullah kepada ni kan. Jadi maknanya
Dahlah dia ni buat jahat, dahlah dia ni kepala buat fitnah dan patut tak layak dapat dia punya jahat tu tak setimpal dengan hukuman yang sepatutnya nak diberikan kat dia. Tapi kenapa Rasulullah masih lagi terlalu baik hati nak tunjukkan akhlak ke? Apa pandangan Ustaz? Baik, jadi memang bila Rasulullah letak kain atas banyak Abdullah bin Ubay itu, memang ditegur oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, kenapa Rasulullah meletakkan kain yang mulia kepada jasad yang hina ini, wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, kain aku ni tak boleh selamatkan dia daripada neraka Allah. Tu dia. Mana ke mana sekalipun, walaupun orang kata Nabi meletakkan kain kepada Abdullah bin Ubay, tapi sebenarnya kain itu tak boleh selamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana sekalipun, dia tetap diazab oleh Allah. Nah, kita kena ingat, turun satu ayat, dah baca yang lepas, yang mana ayat surah Taubah, Allah melarang Nabi SAW berdiri di atas kubur Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana dia, Abdullah bin Ubay itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ni, Nabi buat semua ni, Nabi tunjuk ni sebab Nabi berakhlak, Nabi memang macam tu. Kita baca sejarah bila ada jenazah Yahudi lalu depan Nabi, Nabi bangun macam hormat. Sahabat Nabi tegur, kenapa? Rasulullah kata dia pun manusia. Begitu. Jadi mana itu tindakan Nabi itu juga sebagai satu rujukan kita. Mana kalau orang sekarang mati di jahat cara mana pun kita pergi juga. Walaupun kita tahu dia seorang yang jahat, kita pergi juga. Pergilah orang kata semayangkan jenazah dia, berdoakan dia, tak apa, kita pergi juga. Sebab ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Silakan kalau ada soalan lagi sebelum kita tutup. Ke Ustaz tutup ni lagi? Saya tutup lah, saya tutup. Baik. Ada masa lagi, cepat. Lagi 7 minit. Ada sikit lagi. Mereka pernah habis lah tu. Ustaz, kiranya sepanjang kisah ni pun Rasulullah tak mengeluarkan kata-kata yang kesat, Ustaz. Ya, Rasulullah tidak. Itu Rasulullah. Sebab kita kena ingat bila saja ada yang kata kita bertindak membunuh Abdullah bin Ubay, Nabi melarang perbuatan itu, Nabi tak bagi. Sebab Nabi bertindak atas kebijaksanaan. Sebab Nabi kata kalau kita bunuh Abdullah bin Ubay, musuh Islam akan kata Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Sebab orang luar, orang kafir, orang luar, mereka melihat Abdullah bin Ubay ni macam sahabat Nabi. Di Islam kan? Cuma munafik. Di Islam, dia rapat, dipuji Nabi, puji Islam. Dia perangai munafik kan. Luarnya nampak baik. Tu. Jadi orang luar, orang kafir tengok, orang kata dia ni sahabat Nabi. Jadi kalau Nabi ambil tindakan ke dia, Nabi bunuh dia sebagainya, jadi musuh luar sana akan kata tengok Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Bunuh sama Islam. Jadi menyebabkan isu besar akan jadi selepas pada itu. Maka Nabi bertindak atas kebijaksanaan Nabi SAW. Itu dia. Jadi pasal itu Nabi tidak ambil tindakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Okey, baik. Jadi insyaAllah cukup sekadar itu, kita sambunglah pada minggu depan. Minggu depan ni kita akan sambung lagi ayat-ayat yang berkait dengan hadis Al-Ifki ini. InsyaAllah. Jadi marilah kita tangguhkan dengan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi siapa yang